Salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk ke subtopik 6.5 yang melibatkan kepekatan larutan aqueous. So, untuk standard pembelajaran hari ini, selepas belajar hari ini, kita boleh menyatakan maksud kepekatan larutan aqueous dan juga menyelesaikan masalah numerical berkaitan dengan kepekatan larutan. So, kita lihat kepada takrif untuk kepekatan. So, kepekatan ni ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut. Okay? Kuantiti tu makna yang boleh kita ukur lah biasa dalam gram atau dalam mol. Okay? Dalam seunit isi padu. Biasa kita guna isi padu tu sebagai 1 dm3. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatannya. Ya? So, kalau kita larutkan sesuatu bahan, contohnya garam, kita larutkan dengan banyak, maka kepekatan larutan garam tu adalah lebih tinggi. So, kita boleh ukur kuantiti zat tu dalam gram atau mol dan kepekatan dia kita akan guna unit gram dm3 ataupun mol per dm3. So, kita boleh lihat kepada katakan satu jenis larutan. So, bila kita masukkan katakan satu bahan kat dalam, contohnya kita masukkan natrium klorida ke dalam, kita boleh ukur jisim natrium klorida tersebut. So, kepekatan tu boleh kita guna gram per dm3. Kita tukar isi padu larutan tu kepada dm3. Atau kita tukar daripada gram, kita boleh tukar kepada mol dengan bahagi dengan jisim molar. So, kita boleh ukur kepekatan dengan mol per dm3. Ini kadang-kadang kita kenali sebagai kemolaran. Ini kepekatan dan kita boleh namakan ini sebagai kemolaran. So, kepekatan seperti yang kita nyatakan tadi, kalau dalam gram dm3 per dm3 tu, kita terus ambil jisim yang kita masukkan tu, kita ukur jisim dia dalam gram, lepas tu per isi padu larutan yang kita larutkan dalam dm3. Kalau kepekatan dalam mol dm3 yang kita panggil sebagai kemolaran ini, kita perlu tukar daripada jisim tadi kepada bilangan mol dulu dengan bahagi dengan jisim molar dan kita dapat bilangan mol dia bahagi dengan isi padu larutan dalam dm3. Itu adalah kepekatan dalam mol dm3 ataupun kita namakan sebagai kemolaran. So, kepekatan dengan kemolaran ini iaitu gram dm3 ke mol dm3 tu kita boleh hubungkan antara satu sama lain dengan kita boleh ubah daripada mol gram dm3 kepada mol dm3 dengan bahagi dengan jisim molar. Okey, kita bagi dengan jisim molar. Kalau kita dapat dalam unit mol dm3, kita nak tukar ke gram dm3, kita darab dengan jisim molar. Okey, kita lihat kepada contoh yang ini, contoh 6. So, kita ada 40 gram kuprum 2 sulfat dilarutkan dalam 20 dm3. Okey, so kita perlu katakan kita cari kepekatan dalam gram dm3. So, terus sahaja kepekatan dalam dm3 kita ambil 40 gram. 40 gram bahagi dengan isi padu 20. Okey, dia terus diberikan dm3. So, kita akan dapat 2 gram dm3. Itu adalah kepekatan larutan tersebut. Baik, kalau 18 gram larutan natrium hidroksida dimasukkan dalam air untuk menghasilkan 750 cm3 larutan. Apakah kepekatan dia? So, kita ambil 18 gram bahagi dengan, kita kena faham bahawa diberikan kita 750 cm3. Kita perlu tukar kepada cm3 kepada dm3. 1000 cm3 adalah sama dengan 1 dm3. Bermakna 750 ni kita perlu tukar kepada dm3 dengan bagi 1000. So, kalau bagi dengan 1000, kita akan dapat 0.75. Okay? So, 750 bahagi dengan 1000. Kita akan dapat 0.75 dm3. So, kita ambil jisim bahagi dengan isi padu dm3, kita akan dapat nilai dia 24 gram per dm3. So, ingatlah kalau kita diberikan satu ukuran dalam cm3, kita perlu tukar dengan kepada 1 dm3 dengan bahagi dengan 1000.
Okey. Contoh yang lain, katakan kita diberi 10 mol pepejal zinc klorida larut dalam 5 dm3, maka kepekatan dalam mol dm3 agak direct, kita ambil mol, bilangan mol 10 mol bahagi dengan 5 dm3, maka kita akan dapat 2 mol per dm3. Okey, kepekatan ataupun kita boleh namakan kepekatan ini sebagai kemolaran dia, 2 mol dm3. Dan kalau kita ada 0.1 mol kalsium klorida dilarutkan dalam 50 cm3 air suling. Ni kita kena buat perubahan dari segi isi padu dia. Bilangan mol dia 0.1, 500 tu cm3 ni kita samakan bagi 1000, kita dapat 0.5 dm3. So kita bagi dengan 0.5 dm3. Okey, tadi ini adalah bilangan mol dia. So 0.1 bagi 0.5 kita akan dapat 0.2 mol dm3. Itu adalah kepekatan dia. Okey. So kita perlu ingat kalau diberi cm3 kita perlu bahagi dengan 1000 untuk tukar kepada dm3. Jadi 0.5 dm3. Baik, sekarang kita lihat kepada soalan contoh 8 ni. Okey, apakah kepekatan dalam gram dm3? Untuk asid nitrik yang kemolaran dia, ini kepekatan juga yang kita namakan sebagai kepekatan, unit dia mol dm3. So nak tukar daripada mol dm3 kepada gram dm3, apa yang kita buat? Kita akan darab dengan jisim molar. Okay, kita perlu darab dengan jisim molar ikut. Daripada mol nak tukar kepada gram dm3. So mula-mula kita kira jisim molar untuk asid nitrik. 1 campur 14 campur dengan oksigen 16. 16 kali 3, 48. So kita akan dapat 63. So kita ambil kemolaran dia 0.5 darab dengan 63. So kita dapat 31.5. Unit ini sekarang dah tukar kepada gram dm3. Okey, kalau diberi gram dm3 nak tukar ke mol dm3, boleh. Kita bahagi dengan jisim molar. So katakan kita diberi 3.6 gram dm3 lithium hidroksida nak tukar ke mol dm3. So mula-mula kita mesti darab dengan jisim molar. So kita kena kira jisim molar untuk lithium LiOH. Li ni 7, oksigen 16 dan hidrogen 1. Campurkan semua kita akan dapat 16 campur 8, 24. Okey, 24. So kita ambil kita bahagi Yang ni kita ingatlah bahagi bukan darab bahagi dengan jisim molar. So kita ambil 3.6 bahagi dengan 24. Kita dapat 0.15. Kita sudah tukar ke mol dm3. Mol per dm3. Okey, satu lagi adalah kaedah untuk mengaitkan bilangan mol dengan kepekatan dalam mol dm3 adalah kita panggil kemolaran. So, untuk sebarang larutan, kalau kita nak cari bilangan mol, kita guna kemolaran MV per 1000. Okey, kemolaran tu kita gunakan simbol M, M besar. V ni biasanya dalam makmal kita guna cm3. So, kita kena bahagi 1000 untuk tukar kepada dm3. So, kita dapat untuk sebarang larutan, kalau nak cari bilangan mol, okey, ingat kita nak cari bilangan mol, kita ambil kemolaran M, V bahagi dengan 1000. Itu adalah formula yang sentiasa digunakan. Okey, contoh soalan ini. Katakan kita diberi bilangan mol, kita perlu cari bilangan mol. Untuk isi padu 2 dm3 larutan, kepekatan dia 0.5. Okey, untuk ini bilangan mol kita guna MV saja. Kita tak perlu bagi 1000 sebab isi padu dia sudah diberi dalam dm3. Kita bagi 1000 kalau isi padu diberikan dalam, kita kata dalam cm3. So kepekatan dia M2. Kepekatan dia 0.5. So 0.5 isi padu dia 2. So darab kita akan dapat 1.0 mol. Okey. Bilangan mol adalah kita kata 1.0 mol helium hidroksida. Okey, contoh 11. Katakan diberi 200 cm3. Okey, kepekatan pelambung nitrat 0.2 mol dm3. Berapakah bilangan mol
Okay, untuk bilangan mol ni kita kena guna formula yang sama. Kita guna, katakan N adalah bilangan mol, kita guna formula MV per 1000. Di sini kita perlu letak MV per 1000 tu sebab V dia sekarang diberikan adalah 200. So M dia 0.2 darab dengan katakan 200 bahagi dengan 1000. Dan kalau kita bahagikan, kita akan dapat 0.04 mol. Okay. Ini untuk kaedah mencari bilangan mol daripada kemolaran dan isi padu. Ini adalah beberapa contoh kiraan yang kita boleh dapat daripada aktiviti 6.6. Cikgu akan tunjuk dia ada 6 soalan, cikgu mungkin akan tunjuk 3 soalan dan kita buat yang selebihnya sendiri. Okay, contoh soalan 1. Diberi 6 gram pepejal magnesium sulfat ditambah kepada di dalam bikar yang punya isi padu air 200. Hitungkan kepekatan dalam gram dm cube. So yang ini kita ambil jisim 6 gram bahagi isi padu. Isi padu kita kena tukar 200 ni, cm cube ni kepada dm cube dengan bahagi 1000. So ambil 200 bahagi dengan 1000, kita dapat 0.2. So kita dapat bagikan dengan 0.2 dm cube. Dan kalau kita ikut kiraan, kita akan dapat 30 gram dm cube. Okay. Contoh nombor 3. Katakan kita lihat nombor 3, nombor 2. Belajar buat sendiri. Hitungkan kepekatan 0.5 mol dm cube acid sulfuric dalam unit gram dm cube. Daripada mol dm cube kepada gram dm cube ini, apa yang kita buat? Kita kena darab dengan jisim molar. So mula-mula kita cari jisim molar untuk H2SO4 ni. Hidrogen ada 2, so 2 campur sulfur 32, campur oksigen 16. 16 kali 4 ialah 64. So kalau kita buat kiraan, kita akan dapat dia sama dengan 98. So kita ambil kepekatan sekarang, kepekatan asid sulfuric, kita ambil 0.5 ni darab dengan 98. Kalau darab dengan 98, kita akan dapat 49 gram per dm cube. Itu adalah kepekatan dalam gram per dm cube. Baik, contoh satu lagi. Mungkin cikgu tunjuk satu contoh lagi. Katakan contoh yang keempat. Kepekatan larutan diberikan 1.989 gram dm cube untuk natrium klorida. Hitungkan kemolaran. Okey. Nak tukar kepada mol dm cube. Nak tukar kepada mol dm cube, kita kena bahagi dengan jisim molar. So, mula-mula cari jisim molar untuk natrium klorida. So, natrium 23 campur dengan 35.5, kita akan dapat 58.5. 58.5. So, untuk cari kemolaran, atau cari M ini, kita ambil 1.989 bahagi dengan 58.5. Cikgu perlu kalkulator untuk buat soalan ni. So 1.989 bahagi dengan 58.5. Tidak 58.5. Kita akan dapat 0.034 mol per dm cube. Baik, contoh yang ke-6 ini. Kemolaran untuk 250 cm cube larutan barium hidroksida adalah 0.1. Cari bilangan mol. So bilangan mol ni, kita ada satu formula untuk cari bilangan mol untuk larutan, ialah sentiasa MV per 1000. So M kita 0.1. V kita 250 bagi dengan 1000. So kalau kita bagi dengan 1000, 0.25 darab dengan, kita akan dapat 0.025 mol. 0.025 mol untuk larutan barium hidroksida. Soalan dia kata bilangan mol ion hidroksida. So kita kena faham bahawa satu
1 mol barium hidroksida dia akan bebaskan 1 mol ion barium dan 2 mol hidroksida. 1 hasil 2. So kalau kita ada bilangan mol barium hidroksida sebanyak 0.025, kalau ion hidroksida saja dia 2 kali ganda. So 2 kali ganda kena darab dengan 2. So, dapat 0.05 mol untuk ion hidroksida. Dia 2 kali ganda sebab 1 katakan barium hidroksida akan hasilkan 2 ion hidroksida. Baik, kita buat uji diri kendiri 6.5 sebagai kerja rumah.